الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengimarahkan masjid kita ini, dengan kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah sama-sama kita sempurnakan dengan cara berjamaah. Dan alhamdulillah pada masa yang sama kita dapat lagi meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kitab yang sebelum ini dah tamat, tuan-tuan. Kitab hadis penawar hati itu dah tamat. Dan malam ni kita masuk kepada hadis 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Dan dalam pertemuan sebelum ini kita dah baca muqaddimah daripada kitab ini, dan malam ni kita teruskan dengan hadis yang pertama. Sebelum saya teruskan dengan hadis yang pertama, di sini ada dua kitab yang dibeli oleh sahabat kita depan ni. Jadi siapa-siapa yang nak memiliki kitab ini, tuan-tuan, kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama dengan edisi tulisan Jawi, tuan-tuan boleh dapat cuma dengan harga RM6. Boleh berurusan dengan sahabat kita depan ini dengan harga RM6. Boleh ambil dua je. Lebih tu kena cari di mana-mana maktabah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hadis pertama, kelebihan orang yang alim. Muka surat 5. Kelebihan orang yang alim.
An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun faqala fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum wa fi riwayatin anhu thumma qala inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi juhriha wal hitani fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira akhrajahu Tirmizi. Artinya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang lelaki. Pertama orang yang abid, iaitu ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripadamu, iaitu daripada kalangan sahabat. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semua memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tuan-tuan, itu matan hadis yang diceritakan kepada kita berkaitan dengan kelebihan orang yang alim, yang mesti menjadi rebutan, yang mesti menjadi salah satu daya usaha kita bagi memastikan kita ni daripada kelompok kegelapan kepada cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, bila mana pelantikan sebagai nabi dan rasul, antara misi besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan manusia, memerdekakan seluruh umat manusia ini, khususnya pada ketika itu masyarakat Quraisy, daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam yang sebenar, daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam, daripada kesempitan dunia kepada luahnya dunia dan akhirat. Itu Nabi, daripada jadi hamba kepada manusia, daripada jadi hamba kepada wang ringgit, daripada jadi hamba pada pangkat darjah, daripada jadi hamba pada dunia kepada semata-mata menjadikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka paling besar pada kita bagi memastikan konsep ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, konsep memperhambakan diri seorang hamba kepada penciptanya, untuk sampai maksud tujuan sebenar Allah Ta'ala hantar kita atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan li ta'abbudillah, kerana memperhambakan diri pada Allah. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan di dalam satu ayat, Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, kecuali untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Maka paling besar dalam skop memperhambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada maksud yang sebenar kecuali dengan ilmu, kecuali dengan memahami susun galur tata tertib dalam memperhambakan diri pada Allah melalui ibadah khusus ataupun melalui ibadah yang umum.
Sama ada ibadah fardu ataupun ibadah yang sunnah. Semua tu berdasarkan ilmu. Ilmu ni tak akan kita dapat kecuali dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya sahaja ilmu itu kita dapat dengan cara mana? Dengan cara belajar. Dengan cara belajar, tuan-tuan. Dengan cara macam ni. Kena lawan nafsu, kena istiqamah, kena sabar. Berterusan kita belajar, baru dapat ilmu. Dengan ilmu tadi kita akan hebat dalam urusan memperhambakan diri pada Allah. Dengan ilmu tadi kita akan jadi alim. Alim ni siapa? Orang yang tahu seluk-beluk memperhambakan diri pada Allah. Bukan sekadar ikut-ikutan. Kalau kadar ikut-ikutan, sia-sia umur kita, tuan-tuan. Kalau kita beribadah dalam keadaan ikut orang, orang buat, kita buat juga. Walau kita tak tahu susun galur yang sebenar dari segi sudut prasyaratnya, dari segi sudut hukum hakamnya, rukun-rukunnya, kita tak tahu. Maka perkara ni disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, bila mana amalan itu tidak didasari dengan ilmu, hanya semata-mata ikut-ikutan, hanya semata-mata nafsu gitu. Maka kata Imam Ghazali, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalannya mardud, lagi la tuqbalu. Amalannya ditolak dan lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ditolak tak terima lagi, tak cukup dengan ditolak, tak terima pula. Dua lapisan, tuan-tuan. Dengan sebab apa tu? Dengan sebab tanpa ilmu. Maka kita nak cerita supaya kita nampak nilai kita belajar ni, tuan-tuan. Jangan sekadar kita ni nak bimbing diri kita, tuan-tuan. Nak dapat semangat belajar ni, tuan-tuan, kita kena tanam dalam diri kita. Di samping nak bimbing diri kita, kita nak ajar orang lain. Kena macam tu baru semangat. Kalau sekadar nak beramal untuk diri kita, tuan-tuan, dia kata tak pergi belajar di masjid pun tak apa, belajar sekali-sekala pun tak apa. Tapi kalau kita niat kita belajar ni nak bimbing diri kita, nak bimbing keluarga kita, anak isteri kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita, maka peranan kita jadi besar, tuan-tuan. Jadi besar. Dia jadi macam tu. Nak istiqamah, tuan-tuan, kena berjiwa besar. Kalau tak, tuan-tuan, ulama-ulama dulu, tuan-tuan, tak akan tinggal tanah air. Sampai ke Mekah berbelah-belah tahun. Sampai keluar negara berbelasan tahun, puluh-puluh tahun kerana belajar. Tinggal kampung halaman, tinggal keluarga kerana ilmu. Kerana apa? Kerana berjiwa besar. Kerana jiwanya besar. Bukan sekadar nak bimbing diri sendiri, tetapi diambil sempurna hak Nabi bagi tahu, balighu anni walau ayat. Tuan-tuan, tugas kita, tuan-tuan, apabila kita tahu, kita kena sampaikan walaupun satu ayat pun. Kita faham sikit, kita bagi tahu sikit. Faham banyak, kita kena bagi tahu banyak. Maka paling besar bila mana kedudukan sebenar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui ubudiyah, melalui penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidak. Perkara ni jadi sempurna. Perkara ni akan diterima oleh Allah Ta'ala. Permulaannya pada perbahasan ilmu. Mula-mula sekali ilmu dulu, tuan-tuan. Tanpa ilmu, habis. Macam kita hari ni, orang yang tak berilmu, tuan-tuan, tidak dihormati. Orang yang berilmu pada hari ni, sama ada ilmu agama ataupun ilmu akademik, dihormati, ada tempat dalam satu-satu kerjaya. Pasal apa? Dengan sebab kelulusan, dengan sebab ilmu yang ada di dada. Orang yang tak ada ilmu, tuan-tuan, hormat juga, tapi level hormat tadi, tuan-tuan, tak setinggi level orang yang berilmu. Itu kedudukan. Maka sebab itulah kita hari ini, tuan-tuan, bila mana kita dilahirkan dalam keadaan dengan dua nikmat yang begitu besar. Nikmat iman, nikmat Islam. Ni dua nikmat yang besar. Nikmat iman dan Islam yang mesti kita gila. Kena gosok, tuan-tuan. Takut-takut tak gosok ni lama-lama dia berkarat.
Karat tuan-tuan. Jangan kita rasa, oi kita dah Islam dah, kita dah beriman dah. Ingat tuan-tuan, besi kat rumah kita, motor kita, exhaust motor kita tuan-tuan, kalau lama-lama kita tak basuh, tak gilat dia tuan-tuan, tambah-tambah kena kecing. Dekat kucing tuan-tuan. Kucing pergi tenggek situ, pak dia pancar tuan-tuan. Dia pancuk situ tuan-tuan. Dalam keadaan sedar tak sedar, lama-lama tuan-tuan, naik bunga karat. Berkarat tuan-tuan. Dia berkarat. Kalau kita tak basmi seberapa segera, karat tadi tuan-tuan akan merebak bukan pada tempat tu saja. Satu motor kemungkinan bukan pada exhaust tu saja. Kadang-kadang dia merebak pada satu motor tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, dia boleh jatuhkan motor tadi tuan-tuan. Putuskan besi-besi tadi tuan-tuan, gugurkan besi tadi tuan-tuan. Sama juga kita hari ni tuan-tuan. Islam yang ada pada kita, kita kena gilak. Iman yang ada pada kita hari ni, kita kena gilak balik, kena gosok. Gosok dengan apa tuan-tuan? Dengan beramal. Nak beramal ni dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kita beramal nak gosok dah, nak gilak iman tapi ilmu tak ada tuan-tuan. Lalas sekali seolah-olah kita gosok tuan-tuan, tak kena dengan cara. Lalas sekali habis masa menggosok ya tuan-tuan. Tengok-tengok tak berkilat juga. Gosok hebat dah, kualiti tak ada. Sebab tu tuan-tuan, syaitan lebih takut kepada seorang alim daripada 1000 orang abid yang beribadah tengah-tengah ibadah tuan-tuan. Syaitan lebih takut pada seorang alim yang tengah tidur. Tuan-tuan, dia takut. Ada satu cerita tuan-tuan. Syaitan, iblis tuan-tuan, dia pergi di satu masjid tuan-tuan. Dia pergi satu masjid, dia tengok orang tengah ibadah. Ramai orang tengah ibadah dalam masjid tadi. Tiba-tiba dalam ramai-ramai itu ada seorang. Ada seorang ni tak sembahyang, tak baca Quran. Dia duduk buat apa tu? Duduk tengah tidur tuan-tuan. Duduk tengah tidur. Lalu iblis ni dia buat apa tu? Dia duduk melilau kat luar tuan-tuan. Dia duduk melilau sana sini, sana sini, sana sini. Lalas sekali terserempak dengan seorang sahabat, tak silap saya, ataupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tuan-tuan. Lalu tengok keadaan tadi tuan-tuan. Nabi tengok, pasal apa ni duduk melilau tak masuk-masuk tuan-tuan. Ingatkan lupa langkah kanan, langkah kiri nak masuk masjid. Rupa-rupanya tuan-tuan, ditanya ketika tu pasal apa tak masuk. Dia kata, aku tengok memang aku nak masuk. Dia kata pada peringkat awal. Bila mana aku tengok ramai orang tengah ibadat tu, beribu orang tengah ibadat tu, memang aku teruja nak masuk masa tu. Lalu bila mana aku tengok ada seorang je yang tengah tidur tu, rupa-rupanya ialah seorang yang alim lagi hebat, alim alamah. Dia kata memang aku teruja nak masuk rosakkan semua orang yang sedang ibadah tadi. Tetapi dengan sebab orang alim yang tengah tidur ni, aku takut bila mana aku menuru pergi kepada si abid yang sedang ibadah itu, aku takut si alim ulama yang hebat ini bangkit. Lalu dengan sebab itu cita-cita aku untuk merosakkan semua orang ni tersia-sia. Lalu aku jadi rosak dengan sebab alim yang seorang ini. Takut tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ibadah tanpa ilmu tidak ada erti. Orang yang alim sekalipun dia tengah tidur tuan-tuan, tidur tadi dia mula kemungkinan dengan adab-adab. Dia tidur dengan ilmu tuan-tuan. Ada adab sebelum tidur. Nabi ajar sebelum tidur ni ada wudu, baca Quran paling kurang 3 kul, macam-macam ada adab tuan-tuan. Yang si abid ni Al-Fatihah pun tak betul baca tuan-tuan. Rokok sujud pun tuan-tuan tak sempurna. Lalas sekali kualiti ibadah tak ada tuan-tuan. Kita ni kena rasa beruntung tuan-tuan. Bila mana program majlis ilmu tiap-tiap malam kita ada, dan kita berpeluang duduk dalam majlis ilmu belajar ni, alhamdulillah tuan-tuan. Moga-moga kita masuk dalam golongan yang berilmu. Sekalipun kita tak mengajar orang, paling kurang kita boleh didik diri kita. Paling kurang kita balik kat rumah, kita boleh bagi pencerahan untuk anak-anak kita, ahli keluarga kita tuan-tuan. Paling kurang. Tapi kalau boleh kena lebih lagi. Kalau boleh
nak lebih lagi tuan-tuan, cita-cita kita. Tapi tak cukuplah dengan belajar di masjid kalau nak lebih lagi tuan-tuan. Tak cukup kita kena pergi belajar di pondok tuan-tuan. Kena tumpu sungguh. Kena habiskan masa belajar di pondok. Kena tinggal dulu. Keluarga buat seketika. Kena belajar di pondok. Kalau duduk di kampung halaman kita banyak halangan tuan-tuan. Kena tinggal. Tu kedudukan tuan-tuan. Sebab tu Nabi pun bagi tahu pada kita tuan-tuan betapa hebat alim ulama tuan-tuan. Dia kata kelebihan alim ulama di sini, dia kata perumpamaan dua orang laki-laki. Pertama orang yang abid iaitu ahli ibadah, yang kedua orang yang alim. Maka Nabi bagi tahu kelebihan orang yang alim atau orang yang abid seperti kelebihan ku atas yang paling rendah daripada umat Nabi, khusus ini daripada sahabat-sahabat Nabi hak paling rendah sekali. Tuan-tuan. Tu orang alim tuan-tuan. Beza tuan-tuan. Kelebihan orang alim seolah-olah kelebihan Nabi dengan orang yang paling bawah di kalangan sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan. Tu alim tuan-tuan. Lebar ni Nabi banding tuan-tuan dengan Nabi sendiri. Sebab tu dalam hadis lain Nabi bagi tahu al ulama warasatul anbiya. Sebab tu tuan-tuan kita hari ni walaupun kita tahu ulama ni tuan-tuan dia maksum ke? Tak maksum tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan dia ni lebih faham. Dia ni lebih teliti dalam mendalami ilmu. Dia lebih memahami Al-Quran, cara penafsirannya. Dia lebih memahami hadis dan cara penafsirannya. Dia lebih memahami kaedah-kaedah nahwu, saraf, mantik, balaghah. Dia lebih memahami tuan-tuan. Walaupun dia ni bukan seorang nabi, walaupun dia bukan seorang rasul, walaupun dia ni bukan maksum, tetapi bila mana Nabi bagi tahu al ulama warasatul anbiya tuan-tuan, kehidupan kita hari ni bila mana tidak ada nabi, bila mana tidak ada rasul zaman kita pada hari ni, tidak ada sandaran ikutan kita kecuali kita ikut para alim ulama. Alim ulama tuan-tuan. Alim ulama tepat kita nak taruh kepercayaan. Kita nak walak pada hari ini tuan-tuan. Ulama tuan-tuan yang kita jadikan satu tempat rujukan kita. Kalau bukan ulama nak rujuk kat siapa kita? Nak baca Quran sendiri kita tak erti. Nak tafsir Quran sendiri kita pun entah apa-apa tuan-tuan. Nak tafsir hadis sendiri kita pun belum tentu lagi. Sebab tu tak dapat tidak dalam bab ni tuan-tuan. Berdasarkan ilmu orang yang ranking tertinggi tuan-tuan, yang Nabi nilai perkara ni tuan-tuan seolah-olah lebar Nabi tuan-tuan. Lebar tertinggi tuan-tuan kedudukan ini. Tidak ada lain lagi kecuali para alim ulama tuan-tuan. Sebab tu kita kena hargai tuan-tuan, lebih-lebih lagi di zaman kita ni tuan-tuan. Saya duduk perhati 2-3 menjak ni tuan-tuan. Lepas seorang alim ulama hak hebat-hebat saja tuan-tuan Allah Taala panggil. Allah Ta'ala kembalikan ke rahmatullah. Lepas seorang tuan-tuan yang hebat-hebat guru-guru pondok tuan-tuan. Lepas seorang Allah Ta'ala jemput kembali ke rahmatullah. Perlu kita sedar tuan-tuan, perginya ulama tuan-tuan dia bukan pergi batang tubuh saja. Kalau pergi batang tubuh saja, mati batang tubuh saja, kita tak risau. Tak risau tuan-tuan. Yang paling kita risau Nabi bagi tahu tuan-tuan, matinya alim ulama, mati sekali dengannya ketika itu ialah ilmu. Ni paling kita takut tuan-tuan. Sebab tu sebelum ulama ni dijemput kembali ke rahmatullah, kita ambil peluang tuan-tuan, ilmu yang ada di dada ulama itu tuan-tuan biar meresap masuk juga di dalam dada-dada kita pada hari. Nak kena macam tu tuan-tuan. Janganlah pula kita jadi penentang alim ulama tuan-tuan. Jangan dengan sebab tuan-tuan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, pangkat yang sementara ada pada kita, kita jadi penentang alim ulama pula tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan kita ni tuan-tuan rasa beruntung ada lagi alim ulama tuan-tuan. Beberapa di banyak peringkat tuan-tuan. Ada di peringkat pondok, ada juga ulama tadi tuan-tuan. Kelebihan dia tuan-tuan turun padan di dalam bidang politik. Kita kena rasa beruntung tuan-tuan. Ada tempat tuan-tuan ulama duduk dalam politik tuan-tuan. Kalau tak ada ulama duduk dalam politik tuan-tuan, lagi haru biru tuan-tuan masyarakat kita pada hari ini tuan-tuan. Kemungkinan halal haram dalam kehidupan kita dalam memartabatkan masyarakat kita hari ini tuan-tuan lagi jauh daripada kedudukan sebenar.
Lagi kan ada alim ulama hari ni campur tangan dalam bab ni tuan-tuan. Itu pun tuan-tuan, banyak tuan-tuan suara-suara sumbang tulisan-tulisan tertentu tuan-tuan, yang mempertikaikan kewibawaan alim ulama tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan dalam masalah mengenal Allah, tidak ada yang lebih hebat ketinggian mengenal Allah tuan-tuan, kecuali label alim ulama. Sehingga Allah Ta'ala bagi tahu dalam satu ayat Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, hanya sahaja yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala di kalangan kamu ialah para alim ulama. Alim ulama tuan-tuan. Sebab tu kita nak lantik pemimpin, bukan nak cerita politik sambil-sambil tuan-tuan. Sambil-sambil kita cerita terus supaya kita nampak nilai kedudukan ulama ni tuan-tuan. Jangan kita nampak ulama ni tak mampu duduk di mana? Duduk depan pimpin sembahyang je. Pimpin solat je tuan-tuan. Hari Jumaat naik khutbah aja. Kita nak tuan-tuan, ulama ni tuan-tuan, dia pimpin kita ke arah takut pada Allah dalam urusan akhirat dan dalam urusan dunia. Kena pimpin kita tuan-tuan. Dalam masalah rokok sujud pada Allah, satu bab biar ia dipimpin oleh alim ulama, dan pada masa yang sama dalam masalah urusan mentadbir dunia pada hari ini pun kita kena bagi pada alim ulama juga. Sebab tu tuan-tuan, bila mana wafatnya Nabi SAW, diganti kedudukan tadi tuan-tuan, yang ganti Nabi tadi siapa dia? Di kalangan Khulafaur Rasyidin. Peringkat awal tuan-tuan diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas tu Sayyidina Umar, selepas tu Sayyidina Uthman, selepas tu Sayyidina Ali karramallahu wajh. Perkara ni tuan-tuan disebut oleh para alim ulama, antaranya disebut oleh pengarang kitab Ahkamus Sultaniyah. Dia kata orang hak ganti Nabi ni siapa dia? Kita nak kait dengan alim ulama supaya kita faham, besarnya kedudukan ni. Peranan ni rupa-rupanya bukan setakat di masjid, bukan sekadar menjadi mufti, bukan sekadar menjadi qadi, bukan sekadar tu tuan-tuan. Luas lagi ulama ni tuan-tuan. Mana dia? Disebut dalam kitab Ahkamus Sultaniyah oleh Imam Mawardi. Dia kata ulama ni bila mana wafat Nabi bagi tahu akan ganti Nabi ni di kalangan Khulafaur Rasyidin. Lalu kita nak terjemah, khalifah tu benda, imam tu benda, pemimpin tu siapa dia? Lalu Imam Mawardi tulis dalam kitab dia, dia kata khalifah itu ataupun imam itu siapa dia? Iaitu khilafatun nubuwah. Khilafatun nubuwah fi iqamatid din wa siyasatid dunya bih. Iaitu orang yang ganti Nabi pada mendirikan agama. Sambung lepas ni tuan-tuan. Kita azan.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Luasnya kedudukan ulama seperti mana yang disebut oleh Imam Mawardi tadi, yaitu khilafatun nubuwah fi iqamatid din wa siyasatid dunyabi, dalam menafsirkan khalifah, yaitu orang yang ganti Nabi, orang yang ganti Nabi pada menjaga agama, pada mendirikan agama dan mentadbir dunia ini dengan agama. Itu kedudukan tuan-tuan. Orang yang mentadbir kita hari ini mesti faham agama. Pasal apa? Pasal kita hari ini sedang mentadbir bukan kampung halaman kita, tuan-tuan. Ni kita tadbir bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menumpang bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik mak ayah kita ni. Allah Taala punya. Tak boleh kita buat sewenang-wenang, tuan-tuan. Mengikut hawa nafsu kita sendiri tak boleh. Macam mana keadaan sekalipun mesti kita berlandaskan dengan agama. Itu disebut oleh Imam Mawardi macam tu. Sebab tu perlu kita faham pada hari ini kedudukan orang yang alim, tuan-tuan. Jangan kita sempitkan kedudukan. Kita kena luaskan kedudukan tadi seperti mana Nabi kehendaki, tuan-tuan. Dalam bab kepimpinan tertinggi pun kalau boleh kita nak dialah ulama, dialah umara. Di samping kita bagi kepada golongan-golongan profesional pada hari ini, tuan-tuan, kita nak, tuan-tuan, pasti, tuan-tuan, duduk di tempat yang sama, tuan-tuan, ialah para alim ulama. Itu baru betul kedudukan sebenar, tuan-tuan. Jangan kita faham ulama ni, tuan-tuan, mentang-mentang dia pakai kain pelekat, mentang-mentang dia main pakai jubah, pakai serban je. Ingat, tuan-tuan, kemampuan mereka, tuan-tuan, bukan sekadar bimbing jemaah di masjid. Bukan bimbing jemaah, tuan-tuan, cerita berkaitan dengan korban akikah. Dalam semua bab kemampuan ini, tuan-tuan, dah dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, betapa ulama ni, tuan-tuan. Nabi ni siapa dia, tuan-tuan? Ketua segala jenis ulama, tuan-tuan. Itu kita kena ambil kedudukan, tuan-tuan. Saya pun tak tahulah zaman kita hari ini, tuan-tuan. Ramai golongan-golongan yang rasa tak senang hati bila mana kedudukan para ulama ni, tuan-tuan, cuba ditempatkan pada tempat yang sepatutnya. Ada golongan-golongan yang tak senang hati bila mana kedudukan tersebut sepatutnya diduduki oleh para alim ulama. Sedangkan Nabi iktiraf para alim ulama ini, tuan-tuan, ambil tempat tersebut. Kenapa? Kerana nak tadbir bumi Allah, tuan-tuan, kena orang yang paling takut pada Allah. Tidak ada orang yang paling takut pada Allah kecuali, tuan-tuan, orang yang betul-betul faham, orang yang betul-betul ilmu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kena macam tu, tuan-tuan, tak dapat tidak. Seterusnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan ada di laut, semua memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Tengok, orang yang alim, tuan, semua pakat ada doa, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita jangan risau, tuan-tuan. Bila mana kita bela agama Allah, kata Allah, in tansurullah yansurkum. Bila mana kamu tolong agama Allah, kita sebarkan agama Allah, kita sampaikan ilmu Allah ni kepada masyarakat. Ingat, tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala tolong kita, tak ada orang boleh halang. Ada orang boleh halang pertolongan Allah? Tak ada. Sebab tu kata Allah, yang surkum. Bila mana kamu tolong agama Allah, sebarkan agama Allah, yang surkum, kamu akan disupport, diberi pertolongan oleh Allah. Sebab tu kalau kita tengok guru-guru pondok, tuan-tuan, walaupun, tuan-tuan, tengok-tengok taklah kerja hebat macam kita, tuan-tuan. Bangun pagi, bimbing solat subuh, tuan-tuan. Lepas tu lepas subuh kuliah subuh. Lepas tu baca kitab. Baca kitab je kerja, tuan-tuan, daripada awal pagi sampai lewat malam kerja, tuan-tuan. Duit banyak tau. Duit banyak, tuan-tuan. Makan minum, tuan-tuan, Allah Ta'ala jamin, tuan-tuan. Masa saya belajar di pondok Pasir Tumbuh dulu, tuan-tuan, saya tengok tuan guru saya ni, tuan-tuan,
Hebat tuan-tuan. Tengok-tengok tak kerja tuan-tuan. Kerja dia bantu masyarakat. Di samping ngajar kitab di pondok tuan-tuan, ada kematian dia pergi urus jenazah, solat jenazah, baca talqin, lebih kurang macam tu lah. Tapi tuan-tuan, berah di rumah tu, berah berguni-guni kat rumah tuan-tuan. Lauk pauk kat rumah macam-macam ada. Sayur-sayur macam-macam ada tuan-tuan. Sehingga pelajar-pelajar pondok tuan-tuan hak tak ada berah, dia offer pergi ambil rumah tok guru tuan-tuan. Sepatut tuan-tuan kita bagi kat tok guru, tapi tok guru offer, dia kata siapa nak tak ada berah pergi ambil rumah saya. Pergi tengok punya banyak berah rumah tok guru tuan-tuan. Tok guru bukan jual berah tuan-tuan, dia bagi berah tanpa bayar tuan-tuan. Siapa yang bawa berah tu? Tuan-tuan. Pelajar-pelajar dia hak ada kebolehan sikit rupa-rupanya tuan-tuan, dia tak tengok saja tuan-tuan. Keberkatan alim ulama walaupun dia tak pernah minta tuan-tuan, rupa-rupanya hak ni bawa beras, hak ni bawa ikan, hak ni bawa sayur tuan-tuan. Lalas sekali tok guru tak payah beli. Tak payah beli tuan-tuan. Tanah pun banyak tuan-tuan. Bukan tok guru beli tanah, orang bagi tanah tuan-tuan. Dia taruh kepercayaan di bawah pengurusan tuan guru tuan-tuan. Boleh urus tuan-tuan. Di samping jaga pondok, dia boleh urus tanah tadi tuan-tuan. Dia tahu tuan-tuan. Tok guru tak beli kereta mewah dengan jual tanah tadi. Tok guru dia tak pecah amanah dalam bab ni tuan-tuan. Dalam sekali tuan-tuan, dia guna kemewahan yang ada tadi tuan-tuan untuk nak support pelajar-pelajar pondok tadi tuan-tuan. Tengok. Tak ada pendapatan tetap, tak ada selit gaji tuan-tuan. 5,000 ke 10,000 sebulan ada? Tak ada tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, disenangi oleh pihak lawan dan lawan. Pihak kawan dan lawan. Lawan pun senang hati, kawan pun senang hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi tuan-tuan seronok tuan-tuan, tengok muka pun Allahu Akbar. Kita ada masalah, tengok muka tuan guru hilang masalah tuan-tuan. Orang tengok rupa kita, orang tak ada masalah, tengok rupa kita datang masalah. Tu pelik tuan-tuan. Tapi bukan tuan-tuan, orang lain. Tapi tuan-tuan, kita pergi tengok tuan guru tuan-tuan, hak duduk dengan kita, duduk dalam suasana ilmu ni tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, ya Allah tuan-tuan, muka jernih bercahaya, kita tengok tuan-tuan, kita rasa lebih seronok daripada tengok mak ayah kita tuan-tuan. Dari segi sudut rupa tadi tuan-tuan, kasihnya tuan-tuan. Jadi rasa macam tu tuan-tuan. Walaupun mak ayah kita memang tak boleh pisah dah tuan-tuan, tapi dengan alim ulama ni, bila mana kita rapat dengan dia tuan-tuan, dia sayang pada kita tuan-tuan, kadang-kadang lebih sayang daripada anak sendiri tuan-tuan. Masa saya belajar di pondok dulu, ni cerita sikit. Tuan guru tuan-tuan, dia sanggup mandikan pelajar dia yang kurang bernasib baik tuan-tuan, yang jenis lompat pagar ni. Dia siap mandikan tuan-tuan. Mak ayah kita pernah mandi, umur kita dah belah-belah tahun ni, umur 20-an pernah mandikan kita. Kita pun tak ingat bila masa mak ayah kita mandi, kemungkinan masa masuk darjah 1, masa tu mandi air panas tuan-tuan. Mandi air panas tuan-tuan, mak ayah kita gosok masa tu je. Tetapi masa belajar di pondok tuan-tuan, hak jenis lompat pagar, hak jenis hisap rokok, tahu pada tok guru tuan-tuan, dia panggil, dia buat solat sunat taubat tuan-tuan 1/3 akhir malam. Saya curi-curi tengok tuan-tuan. Walaupun tak kena pada batang tubuh kita, saya curi-curi tengok apa yang tuan guru buat kepada rakan-rakan kita yang terlibat dengan rokok, yang terlibat dengan pergi makan kedai pelayan, pergi lepak di restoran sambil-sambil merokok. Rupa-rupanya tuan guru tuan-tuan tak lena tidur tuan-tuan dalam keadaan pelajar-pelajarnya, murid-muridnya dalam keadaan semikian. Mak ayah kita pernah buat macam tu ke? Tak pernah buat macam tu tuan-tuan. Lalu dia panggil tuan-tuan, dalam pukul 4 pagi tuan-tuan, sembahyang sunat taubat dibimbing sendiri oleh tuan guru. Dia letak depan ni satu baldi air tuan-tuan. Saya duk tunggu tengok lepas ni nak bagi minum air ni ke benda tuan-tuan. Lala sekali selesai solat sunat taubat, dia doa tuan-tuan. Di samping doa bahasa Arab, dia translate bahasa Melayu. Semua hak duk belakang tuan guru, dengar tuan guru, dengar pelajar-pelajar, semua menangis tuan-tuan. Ni kehebatan tuan guru tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, air tadi dia buat kat mana? Air tadi dia bawa masuk dalam kolah tuan-tuan. Dia masukkan air dalam kolah tuan-tuan. Dalam sekali tuan-tuan, dia mandi seorang-seorang tuan-tuan.
Lepas seorang, lepas seorang. Disambil-sambil mandi ketika tu tuan-tuan macam-macam dia bagi tahu. Saya tengok tuan-tuan yang kena mandi tadi tuan-tuan. Yang dimandikan oleh tuan guru tadi tuan-tuan. Tuk guru mandi dalam keadaan sambil-sambil menangis, bergantung harap pada Allah Taala. Yang kena mandi tadi menangis, tuan guru pun menangis tuan-tuan dalam keadaan sambil-sambil merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah kita pernah buat kan macam tu? Saya nak bagi tahu. Dikala umur kita tuan-tuan 20-an. Masa tu saya umur 23 masa tu tuan-tuan. Dimandikan oleh tuan guru gosok daripada atas sampai bawah tuan-tuan, kecuali tempat-tempat sulit je. Pernah tengok buat macam tu? Kita pernah buat untuk anak-anak kita? Tak pernah tuan-tuan, kita tak pernah buat. Saya pun didedahkan perkara ni tuan-tuan masa belajar di pondok dulu. Ni kehebatan para alim ulama, bila mana nak sebarkan ilmu, kalau boleh apa yang ada pada diri dia nak sampaikan semua sekali tanpa ketinggalan walaupun sepotong ayat. Tuan-tuan, kedudukan ini apabila kita faham tuan-tuan, maka kita letak kepercayaan sepenuhnya kepada alim ulama tuan-tuan yang benar-benar ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Ini kedudukan dia, saya cerita tuan-tuan, sebagai bentuk pengalaman yang pernah dilalui sebelum ini. Sebab itulah tuan-tuan, tidak mustahil Nabi bagi tahu tuan-tuan, ikan-ikan di laut, semut yang ada dalam lubang, burung yang berterbangan di udara, semuanya berdoa kepada alim ulama, semua berdoa kepada orang yang cinta ilmu agama, semua pakat doa belaka tuan-tuan. Bila mana makhluk-makhluk Allah Ta'ala tuan-tuan yang tidak ada pentaklifan, bila mana mereka pergi buat kejahatan pun tak kira jahat tuan-tuan. Burung ni tuan-tuan tidak ada pentaklifan, tidak ada hal haram. Bila mana mereka ni berdoa pada Allah tuan-tuan. Ikan di laut berdoa pada Allah, semut dalam lubang berdoa pada Allah, serangga-serangga berdoa pada Allah, sama ada yang melata atas muka bumi, sama ada yang berterbangan di udara, semua berdoa tuan-tuan keampunan kepada orang yang berilmu, orang yang cintakan ilmu, cintakan alim ulama. Perkara ni tuan-tuan memang didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka ni tuan-tuan tidak ada pentaklifan. Bila mana mereka berdoa dalam keadaan mereka tak ada dosa, maka tuan-tuan syarat Allah Ta'ala terima doa tuan-tuan dalam keadaan kita tidak berdosa. Itu. Dan selain daripada tu, doa daripada para malaikat tuan-tuan. Doa malaikat hak tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi tahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat ni tuan-tuan tak pernah derhaka pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan itu malaikat berdoa keampunan untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang cintakan alim ulama, orang yang habis masa tuan-tuan dalam keadaan belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat tu kan doa apa ni? Antara kalam doa yang dinyatakan oleh Nabi, yang dibacakan oleh malaikat, iaitu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu dan rahmatilah mereka. Ni macam kita malam ni tuan-tuan, tidak terlepas daripada doa para malaikat. Cuma alam berbeza. Kita ni alam musyahadah, malaikat ni alam malakut tuan-tuan. Kita tak nampak mereka, tetapi mereka nampak tak kita? Mereka nampak kita tuan-tuan. Kalau kita nampak, kalau kita dengar tuan-tuan, suara malaikat berdoa tuan-tuan, bukan ramai ni datang dengar kuliah maghrib ni, penuh masjid ni, 2 tingkat ni penuh, nak tambah lagi setingkat, penuh lagi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dengar. Tapi tuan-tuan, memang perkara ni tuan-tuan antara benda sam'iyat, tak boleh tengok dengan mata kasar, tapi boleh didengari dengan telinga. Sebab tu hari ni tuan-tuan, yang betul-betul beriman dengan perkara gaib, baru mereka yakin perkara ni. Yang rasa ragu, maka mereka ni kadang-kadang terima, kadang-kadang tak terima. Dia jadi macam tu. Waktu terlalu beruntung tuan-tuan bila mana kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis para ulama, makan semeja dengan alim ulama, tu satu keberuntungan tuan-tuan. Waktu tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan, boleh katakan setiap pagi Jumaat tuan-tuan, orang ambil peluang alim ulama tuan-tuan. Walaupun hari lain ada juga, tapi kemuncak pagi Jumaat. Kalau tuan-tuan pergi di masjid, satu masjid di Kelantan tuan-tuan,
Ada situ seorang tuan guru yang hebat, dikenali seluruh dunia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi tengok, tuan-tuan, orang bawa baby, tuan-tuan. Yang baru lahir, nak ambil barakah alim ulama, supaya kurma kismi yang digigit oleh ulama tadi, tuan-tuan, bercampur dengan air liur ulama tadi, dimasukkan sekali tadi, tuan-tuan. Kurma tadi masuk dalam mulut ulama tadi, tuan guru tadi, dan dimasukkan dalam mulut anak kita, tuan-tuan. Semua ramai orang ambil peluang, tuan-tuan. Sampai beratur panjang. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tengok. Boleh katakan setiap pagi Jumaat, tuan-tuan, penuh. Ramai orang, tuan. Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Datang daripada mana? Tanya seorang, tuan-tuan, bukan daripada Kelantan. Tanya dua daripada Kedah, daripada Johor, daripada Singapura, daripada Sabah, Sarawak. Tengok, ambil peluang. Bila mana kefahaman tadi ada, tuan-tuan, terujurnya, tuan-tuan, biar, tuan-tuan, minda anak-anak kita, cucu-cucu kita terangsang, tuan-tuan, dengan air liur para alim ulama yang tak lekang menyebut nama Allah, tak lekang kehidupan mereka, tuan-tuan, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis, dengan ilmu-ilmu Allah. Kita nak benda-benda macam tu, walaupun nampak jijik, tuan-tuan, bercampur air liur ulama, tuan-tuan. Tapi inilah yang dinyatakan, tuan-tuan, dalam adab-adab dalam Islam, tuan-tuan, dalam bab berkaitan dengan tahnik, berkaitan dengan akikah, berkaitan dengan tahnik. Ni dia kedudukan, tuan-tuan. Ulama dulu, tuan-tuan, kena cari alim ulama dulu. Lepas tu tak ada alim ulama, barulah, tuan-tuan, ayah dia sendiri. Jangan bagi dekat ular lalang semok sudah, tuan-tuan. Kena cari ulama hak betul-betul ulama, tuan-tuan. Jangan bagi hak isap okok, tuan-tuan. Takut-takut belum apa-apa anak kita ni, tuan-tuan, isap okok. Bak bercampur dengan air liur orang merokok. Anak belum habis, belum sampai darjah 6 dah isap okok dah dalam tandas sekolah, tuan-tuan. Kemungkinan pada peringkat awal dulu, yang tahnik tadi, tuan-tuan, orang yang isap okok, dia terangsang macam tu, tuan-tuan. Jangan main-main. Ni kedudukan, tuan-tuan. Seterusnya, keterangan sangat tinggi martabat orang yang alim itu bila dibanding dengan martabat abid yang tidak alim. Tinggi kedudukan, tuan-tuan. Nak banding dengan orang awam biasa, tuan-tuan, tak boleh nak banding, tuan-tuan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan dengan martabat baginda sendiri bila dibandingkan dengan martabat sahabat yang paling di bawah sekali. Ulama ni dibandingkan siapa dia? Seolah-olah Nabi dengan sahabat yang paling bawah sekali. Kedudukan ulama, tuan-tuan. Di zaman kita hari ini tak ada Nabi, maka kita ada alim ulama. Kita ada alim ulama, tuan-tuan. Di sini, di sisi lain pula, orang yang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan bumi. Hak cinta alim ulama ni, tuan-tuan, bukan penduduk bumi saja. Hak di langit pun cinta juga, tuan-tuan. Ulama, tuan-tuan. Sebab tu di kalangan ulama ni, tuan-tuan, ada setengah-setengah, tuan-tuan, yang ada kelebihan tertentu. Yang mana bila dia bercakap jadi sungguh. Dia kata nak hujan hari ni, walaupun tengok cuaca elok je, tiba-tiba, tuan-tuan, hujan. Tengok, tuan-tuan. Kalau kita tengok sejarah-sejarah orang-orang dulu zaman tu, kenali dulu, tuan-tuan. Ramai wali-wali Allah, tuan-tuan. Lahir. Orang-orang dulu, tuan-tuan. Orang kampung saya panggil lidah masin, tuan-tuan. Bila mana bercakap tu jadi. Cakap je jadi, tuan-tuan. Pasal apa? Kerana, tuan-tuan, Allah Ta'ala buka hijab, tuan-tuan. Nampak kedudukan sebenar, tuan-tuan. Alim ulama, tuan-tuan. Di sisi lain pula, orang yang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan bumi. Hak bumi pun cinta, hak langit pun cinta juga. Sebab tu, tuan-tuan, kalau Nabi bagi tahu, tuan-tuan, dan ditafsirkan oleh pengarang kita ni, tuan-tuan, betapa penduduk langit dan bumi cinta alim ulama. Kalau kita duduk di bumi tolak alim ulama, siapa kita agak-agak, tuan-tuan? Siapa kita, tuan-tuan? Nak ketepikan alim ulama. Tak ada sebab. Sebab tu Nabi bagi tahu dalam satu hadis lain. Nabi kata, kun aliman au muta'alliman
au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlu au kama qala. Nabi bagi tahu, jadilah kamu orang yang alim. Orang alim, alim ulama. Kalau tak boleh juga, tak boleh jadi orang alim, tuan-tuan. Maka jadi siapa? Jadi orang belajar. Boleh pada kita hak belajar ni, tuan-tuan. Mungkin nak dapat pada kita. Hak dapatlah, tapi ada juga hak tak dapat. Tak boleh jadi orang belajar, tak apa. Ada pilihan seterusnya hak dapat barakah, iaitu orang yang mendengar. Ramai, tuan-tuan, ramai orang mendengar. Kan? Sebab syarat belajar tu kena ada pen, kena ada buku, catatan. Kan? Hak mendengar ni, dia bawa diri dia dalam majlis ilmu, dia dengar. Ramai tak? Ramai. Ada bahagian di sisi Allah, barakah. Tak boleh juga, ada, tuan-tuan. Alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Lepas tu benda dia tu, dia ni, tuan-tuan, kasih pada alim ulama. Au muhibban, jadilah kamu orang yang kasih pada ilmu, kasih cinta pada ulama. Dia ni tak mendengar, tak belajar, tapi dia ni cinta pada ulama, tuan-tuan. Orang tolak ulama, dia orang pertama nak bela ulama tadi, tuan-tuan. Orang caci cerca ulama, dia, tuan-tuan, bangkit pertama sekali, tuan-tuan, untuk pertahankan alim ulama. Cintakan ulama, tuan-tuan. Sebab dia tahu, ulama ni, tuan-tuan, bersamanya, tuan-tuan, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cinta ulama, tuan-tuan, ada bahagian di sisi Allah. Lalu Nabi kata, wala takun khamisan, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Kelima ni benda, iaitu golongan yang akan binasa. Pasal apa binasa? Alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, cintakan ilmu, cintakan alim ulama, tidak semua. Bahkan dia jadi penentang. Orang yang menyampaikan ilmu, dia tentang pula, tuan-tuan. Ulama nak sampaikan ilmu, dia sabotaj pula, tuan-tuan. Maka kata Nabi, golongan ini golongan yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binasa, tuan-tuan. Paling kurang kita cinta ulama, ada bahagian di sisi Allah. Kalau tak, binasa itu, tuan-tuan. Maka sebab tu beruntung kita hari ni, tuan-tuan. Dalam masyarakat kita hari ni ramai lagi alim ulama, tuan-tuan. Walaupun yang mati pun dah ramai, tuan-tuan. Hak hebat-hebat pun mati, tuan-tuan. Hak ganti tak akan sama dengan yang mati tadi, tuan-tuan, yang dah pergi tadi, tuan-tuan. Pun begitu, alhamdulillah, ada juga yang ganti, tuan-tuan, walaupun tak sama. Kita rebutlah peluang-peluang yang ada, tuan-tuan. Peluang-peluang yang ada tadi kita rebut, tuan-tuan, sekadar yang termampu. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan seluruh penghuni 7 lapisan langit, begitu juga segenap penduduk bumi, manusia, jin, binatang, sehingga semut-semut yang ada di dalam lubangnya, dan ikan-ikan yang ada di laut, semua itu mencintai alim ulama, orang-orang yang belajar, tuan-tuan. Semua cinta. Allah Ta'ala cinta, Nabi cinta, serangga-serangga, tuan-tuan, penduduk langit semua tinggal. Cintakan ulama, cintakan orang yang belajar, tuan-tuan. Sama ada daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia, daripada haiwan, daripada serangga, semua cintakan ilmu, cintakan alim ulama, tuan-tuan. Sebab tu biarlah kita, tuan-tuan, bila mana disebut dalam hadis sampai tahap tu, kita pun kena ke arah tu juga, tuan-tuan. Paling-paling kurang cintakan ulama, tuan-tuan. Paling-paling kurang. Semua itu mencintainya dan mendoakan supaya orang yang alim tadi sentiasa mendapat kebaikan di dalam segenap kelakuan, tuan-tuan. Tuan-tuan, semua berdoa kebaikan, tuan-tuan. Saya rasa, saya sini iaitu pengarang, tidak ada orang lain yang dapat kecintaan seperti yang didapatkan oleh orang yang alim ini. Tak ada, tuan-tuan. Kedudukan yang tertinggi sampai penduduk langit dan bumi, tuan-tuan, ambil tempat untuk menzahirkan tanda kecintaan, tuan-tuan, melainkan kecintaan yang ditujukan kepada alim ulama tadi, tuan-tuan. Sebab tu kita, tuan-tuan, walaupun kita ni bukan masuk dalam golongan para alim ulama, tuan-tuan, minta kita ambil peluang, tuan-tuan. Ambil peluang belajar, walaupun rasanya terlambat dah, ustaz. Umur pun dah separuh habaq dah ni. Gigi pun dah gugur dah, ustaz. Gigi
Lidah pun dah kerah ustaz. Jangan putus asa tuan-tuan. Selagi mana hayat di kanda badan tuan-tuan, maka kita belajar. Kita belajar tuan-tuan. Duduklah dalam majlis ulama tuan-tuan. Duduk ruang-ruangkanlah masa tuan-tuan. Duduk dalam majlis ulama, paling-paling tak ada kita masuk dalam golongan yang belajar, golongan yang mendengar, golongan yang cintakan ulama, cintakan ilmu. Walaupun kita ni tuan-tuan bukanlah alim ulama yang hebat tuan-tuan, tapi dengan niat yang tulus ikhlas, tidak mustahil tuan-tuan. Tidak mustahil bila mana kita belajar dengan tulus ikhlas, satu masa nanti tuan-tuan kita jadi seorang ulama yang hebat tuan-tuan. Tak mustahil benda ni tuan-tuan. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk nak angkat martabat seorang itu tuan-tuan ke darjat yang tertinggi ataupun di tempat darjat yang paling bawah sekali. Benda tu harus tuan-tuan. Maka perkara ni tuan-tuan boleh kita usahakan pada hari ini tuan. Kita usahakan. Di samping alim ulama yang masih ada pada hari ini tuan-tuan, kita gunalah peluang-peluang yang ada tuan-tuan. Paling-paling tak ada dengan anjuran di peringkat masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh. Kalau kita boleh hadir 2 kuliah ni pun kira hebat dah dalam sehari tuan-tuan. Hari Jumaat ada kuliah sebelum Jumaat. Ada hari-hari tertentu ada kuliah duha. Kalau kita boleh ikut, kita follow kuliah maghrib tuan-tuan, kuliah-kuliah di masjid ni kira-kiranya tuan-tuan, tempiah keberkatan ini tuan-tuan tidak mustahil dapat kepada kita semua. Dapat pada kita semua tuan-tuan. Bila mana semua peringkat ambil bahagian macam tu tuan-tuan, perkara ni tuan-tuan tidak mustahil barakah tadi tuan-tuan. Bila mana kita balik dalam rumah tangga kita, barakah tadi tuan-tuan turun dalam rumah tangga kita juga tuan-tuan. Tidak mustahil perkara-perkara ni tuan-tuan akan dapat pada kita semua. Okay, seterusnya kelebihan orang yang alim lagi tuan-tuan. Hadis yang kedua, kelebihan orang yang alim. Hak ni hadis yang kedua ni akan datang pula tuan-tuan, sebab masa kita habis pukul 9. Jadi sekadar itulah tuan-tuan. Ni lebih kepada bakar semangat ni. Hadis-hadis dalam ni tuan-tuan cerita berkaitan dengan ilmu dan ulama, lebih kepada kita nak bakar semangat kita supaya kita ni tuan-tuan teruja nak belajar, supaya kita ni bersemangat tuan-tuan mengikuti program-program keagamaan, supaya kita semangat tuan-tuan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Tujuannya macam tu tuan-tuan lah. Jadi moga-moga tuan-tuan dengan ruang yang sedikit ini tuan-tuan dapat manfaat pada kita semua pada malam ini. Jadi sebelum saya tutup tuan-tuan, di sini tuan-tuan ada satu